أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا الصدق في القول وإخلاص في العمل. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه ببركات في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan berkata dalam musannaf kita iaitu pada muka surat 55 dalam membicarakan tentang zikir hendak mengambil wuduk. Zikir nak ambil wuduk dalam bab. Dan zikir di dalam masjid. Zikir dalam masjid. Benda nak zikir dalam masjid ni. Kan? Baik. Kata musannaf kita disunatkan. Diletakkan hukum terus. Apa? Disunatkan. Mudah untuk kita baca. Kan? Kalau disebut tadi tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, disuruh. Disuruh tu maknanya boleh jadi sunat, boleh jadi wajib. Kan? Tapi terus disebut disunatkan di dalam masjid untuk memperbanyakkan akan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari bacaan tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan zikir-zikir yang lain. Baik. Mana apa makna maksud dibanyakkan zikir? Tasbih pun kira zikir, kan? Tahlil pun kira zikir, tahmid pun kira zikir. Apa lagi? Takbir pun kira zikir, kan? Yang zikir-zikir lain pun juga, tapi dimaksudkan akan musannif kita adalah zikir ini adalah makna peringatan, tazkirah. Adalah makna tazkirah. Makna dalam majlis ilmu. Hatta tuan-tuan kalau kita adanya majlis ilmu, maka kita ni tuan-tuan sedang zikir. Kan? Sedang zikir ni. Kita tengah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ataupun kita sedang membaca Al-Quran. Kan? Kena kita berhenti. Kenapa dia? Memberi fokus, memberi tumpuan kepada majlis tersebut. Tumpuan pada majlis tersebut. Dan disunatkan pula untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran. Juga disunatkan di dalam masjid untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu fikah dan berbagai ilmu disiplin, ilmu syariat, seperti mana Allah Ta'ala berfirman yang mafhum, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya, nama Allah di dalamnya, di dalam masjid, pada waktu pagi dan waktu petang. Lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan
dan tidak pula oleh jual beli daripada mengingati Allah, dan dari mendirikan sembahyang, dan dari membayar zakat. Mereka takut kepada satu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Maknanya Allah Ta'ala suruh kita ni jangan kita lalai. Nak buat niaga buat, nak buat kerja pun buat. Tapi dalam masa yang sama jangan kita lalai. Banyakkan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud, demikianlah iaitu perintah Allah. Dan siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan Allah. Banyak ni ayat Quran. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, demikianlah iaitu perintah Allah. Dan siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Surah An-Nur ayat 36, ayat 37. Ayat yang kedua surah Al-Hajj ayat 32. Ayat yang ketiga surah Al-Hajj 30. Balik cek balik. Dan juga disunatkan bagi masjid itu mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu fiqh dan pelbagai disiplin ilmu syariat. Mana sunat tu, majlis tersebut disunatkan buat dalam masjid ataupun buat dalam musalla. Majlis ilmu tu wajib, kan? Tuntut ilmu tu wajib, tapi tuan-tuan, majlis ilmu diadakan di dalam masjid itu hukum dia sunat, dapat pahala pula, kan? Maka kita menuntut ilmu ni wajib mengikut kewajipan. Membuat satu kewajipan dapatnya pahala. Dapatnya pahala. Pahala apa? Pahala melaksanakan ketaatan. Yang kedua, dapat duduk dalam majlis yang disunatkan di dalam masjid. Dapat pula pahala sunat. Wajib dapat, sunat dapat. Tuan-tuan nak pergi mana lepas maghrib ni? Tak pergi mana ustaz? Saja duduk dalam masjid ni, duk mendengar pun, walaupun 20 tahun duk mendengar begitu lah, kan? Dapat juga pahala dalam majlis ilmu. Tu untuk orang duduk dalam majlis ilmu, walaupun dia tertidur dalam majlis ilmu tu. Di bawah dia sebut, dia bukan sengaja, kan? Ayah-ayah yang kadang-kadang tergantuk, dia bukan sengaja gantuk. Tak jadi tanya ayah, dia sengaja ke nak tidur dalam masjid? Tak ada. Tapi dengar tertidur ustaz, dapat juga pahala tersebut. Jangan lepas ni tuan-tuan belah, tak kalau gitu ustaz, saya niat nak tidur lah, kan? Tidur terus. Baik, hadis yang ke-89 kami riwayatkan daripada Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama biniyatil masajidu lima buniyat lahu. Baik, artinya apa dia? Masjid-masjid yang didirikan untuk digunakan sesuai dengan tujuan. Tujuan apa dia? Tujuan pembangunan, iaitu bersujud. Masjid-masjid ni kan didirikan sesuai dengan tujuan pembangunan untuk bersujud. Maknanya dalam kita nak buat masjid ni, kan, untuk kita bukan setakat nak solat, tak, kan, boleh buat program-program di dalam masjid. Hadis yang seterusnya diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang daripada suku pendalaman yang buang air kecil di dalam masjid, inna hazihil masajida la taslu'u li syai'in min hadha bawli.
walal qadar innama hiya li zikrillahi ta'ala wa qiraatil Quran. Satu orang ni datang masjid. Kan pernah kita dengar hadis ni? Kan mungkin tuan-tuan pun pernah dengar hadis ni. Hadis mana? Hadis seorang Arab Badui. Kan Arab Badui ni datang masjid nak jumpa Nabi SAW, tapi dihalang oleh sahabat. Lepas tu tuan-tuan dia pun pergi satu penjuru tu, dia pergi kencing kat masjid. Bayangkan tuan-tuan, ada orang mari kat dalam surau kita, dia pergi sana penjuru tu, dia kencing. Entah buat apa. Mesti confirm marah. Kan? Tapi tuan-tuan, sahabat Nabi ni memang marah juga. Kan? Memang marah juga. Sebab apa dia? Buat kotor ke atas masjid. Kan? Nabi pesan pada sahabat, Inna hadhil masajidah la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qazar. Sesungguhnya masjid ini tidak sesuai untuk kencing dan kotoran. Innama hiya li zikrillahi ta'ala. Hanya saja dijadikan masjid ini untuk zikir kepada Allah, wa qiraatil Quran, dan juga untuk membaca Quran. Dia bukan berzikir ni dengan makna bukan saja setakat bermakna kita buat majlis zikir subhanallah subhanallah tu tak. Kan kita makna majlis zikir ni macam-macam benda yang kita buat, iaitu majlis bayan ataupun majlis tazkirah ataupun majlis ilmu. Selain daripada iaitu majlis-majlis tersebut adalah iaitu halaqatul Quran, iaitu tentang halaqah Quran. Okey, baik. Seperti mana baginda Nabi SAW sabdakan, diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, dianjur bagi orang-orang yang duduk di dalam masjid untuk berniat iktikaf. Untuk niat iktikaf, duduk dalam masjid, duduk dalam niat iktikaf. Belum pada surau ni kita niat buat surau ke buat masjid? Ni surau ni kita buat niat buat masjid ke buat surau? Masjid buat niat iktikaf. Saya baca tuan-tuan, masa saya habis bayang, saya tengok ada satu signboard. Kan? Tu nawaitu iktikaf fi hadhihi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kan baca. Siapa yang pergi letak signboard ni? Signboard pula benda ni tak aku. Orang yang menginfak tu tuan-tuan, semua orang baca, termasuk saya. Kan? Orang yang menginfak tu saja je dapat pahala yang mengalir baginya pahala. Kalau dia mati, pahala macam ni je, sikit-sikit. Tuan-tuan sedar, kita sedar tuan-tuan. Kadang-kadang pahala yang kecil tuan-tuan kita tak sedar, yang mana boleh mengalirkan pahala tersebut dalam kubur kita. Cari ajaran tuan-tuan. Ini idea yang bagus. Kan? Lepas tu tuan-tuan, saya nampak benda yang baru dekat depan saya ni tuan-tuan. Dia tulis, kepada yang berbahagia Ustaz, mohon maklumkan, jika jemaah mempunyai sebarang soalan, boleh diajukan ke nombor WhatsApp 011 5886 9894. Terima kasih. Kan? Jadi tuan-tuan, siapa nak tanya soalan tadi, kan, ada pula orang yang mewakafkan nombor dengan handphone pula. Kan? Ada orang mewakafkan nombor dengan handphone. Hari-hari tak majlis ilmu dalam surau kita, masjid kita ni. Hari-hari orang tak tanya soalan, dapat semua ilmu pada semua orang, dia pula amalkan, dapat mengalir pahala atas orang tersebut. Simple tak simple tuan-tuan? Simple. Cari lagi benda yang boleh mengalir pahala. Kan? Walaupun benda tu benda kecil tuan-tuan, dia tetap boleh mengalirkan pahala kita sampai kita mati pun pahala masih mengalir. Kan? Apa lagi? Kan? Banyak lagi tuan-tuan.
Okey, baik. Itu contoh. Tapi yang betul-betulnya tuan-tuan, ada yang nak tanya soalan nanti, bolehlah. 011 5886 9894. Tapi kita bukan cara buat fiqh. Kan? Cara buat zikir. Baik. Perkara itu sah menurut pendapat kami. Tu. Menurut pendapat kami. Pendapat kami ni apa dia? Maknanya dalam kumpulan ulama-ulama pada zaman tersebut. Pada ulama-ulama pada zaman tersebut. Imam Nawawi sebut, iaitu apa dia? Perkara itu sah. Apa yang sahnya? Iaitu iktikaf di dalam masjid, walaupun dia berada di dalam masjid hanya sesaat saja. Ini saya nak cakap. Kan? Dia mari masuk masjid tuan-tuan, untuk apa dia? Untuk dia terlupa ambil barang. Kan? Terlupa dia ambil barang, dia ada letak barang kat masjid. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kan? Itu talafuz bin niat ya. Itu nak mengajarkan kepada kita, iaitu niat. Niat dia dalam hati ya. Kan? Bukan nak kata dalam hati tu nawaitu i'tikaf tu tak, tapi kita kata masuk dalam masjid ni ada niat i'tikaf, memadai. Kan? Nak mengajarkan kepada kita nawaitu i'tikaf tu, nak mengajarkan supaya kita ni boleh qasdun bin niat dalam hati kita. Okey. Baik, walaupun hanya sesaat, kata musannaf. Kan? Nanti Imam Nawawi kata apa dia? Walaupun hanya sesaat, dia dah masuk dalam masjid ni sesaat pun dapat juga pahala i'tikaf tersebut. Ada kata masuk daripada sini, keluar sini. Kan? Ada masjid, dia masuk belah kanan, keluar belah kiri, sebab SOP. Kan? Lepas tu nak patah balik slipper sana ustaz, dia masuk balik sini. Niat balik. Baik. Bahkan sebahagian daripada sahabat kami, kerana di sini tuan-tuan ada pun ulama mengatakan i'tikaf sah dilakukan oleh orang yang lalu di dalam masjid walaupun tidak berada di dalam. Lalu dalam masjid walaupun tidak ada di dalam. Macam mana tu? Maknanya dia luar dekat koridor tu masjid tu. Dia tak masuk dalam dewan masjid kan, tapi dia duduk kat koridor je. Sebahagian ulama mengatakan ia juga termasuk, kalau dia niat i'tikaf maka dia dapat pahala i'tikaf tersebut. Nampak tak pahala i'tikaf ni? Tak nampak. Kan? So berapa lama kita tuan-tuan kita duduk dalam masjid ni? Kan? Setengah jam contohnya. Kita tak tahu berapa besar. Kan? Tapi tuan-tuan jangan sia-siakan adanya pahala i'tikaf tersebut, maka kita buat. Kadang-kadang kita terlupa tu. Kan? Maka kita terlupa tu, kita pandang signboard ni, aku terlupa niat i'tikaf, kita niat i'tikaf. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang belum niat i'tikaf, niatlah i'tikaf sekarang. Baik. Sat contoh. Kan contoh. Tengah sembahyang dia, Allahu Akbar. Tengah sembahyang ni pula habis imam baca syahadu hari tu. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Syahadu. Itu duduk belakang ni tuan-tuan, nak buat apa ni? Nak dengar imam sambil mata duduk pandang signboard gitu. Aku terlupa niat i'tikaf. Dia pun niat dalam hati. Sah tak? Sah. Sah tak niat i'tikaf tu? Sah. Tapi janganlah tuan-tuan, dia dah sembahyang tu tuan-tuan, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid. Jangan dilafazkan. Dia hanya dalam hati. Boleh lah? Baik. Bagi orang yang hanya menumpang lalu, juga dianjurkan berniat i'tikaf agar memperolehi keutamaannya menurut pendapat di atas. Namun akan lebih baik jika dia berhenti sebentar kemudian meneruskan perjalanannya kembali. Ada sebab tuan-tuan, tadi ulama menyebut apa dia? Walaupun dia lalu masjid, dia lalu yuk, dah pergi mana? Dia lalu yuk, niat i'tikaf dapat kat balik masjid. Tapi Imam Nawawi kata apa dia?
Imam Nawawi pesan kata kalau dia boleh berhenti sekejap, tu kan, dia masuk, dia berhenti sekejap i'tikaf, kemudian dia sambung balik jalan, kan, itu lagi terbaik. Tapi dapat pahala tak? Dapat pahala. Hal lalu saja tu tadi dapat pahala dapat agak, kan, sebab dia masuk dalam masjid, dia niat i'tikaf dalam masjid. Baik. Dianjurkan juga untuk orang-orang yang duduk di dalam masjid agar melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Walaupun juga diperintahkan di luar masjid, lebih ditekan di dalam masjid untuk menjaga kesucian, keagungan dan kehormatan masjid. Amal ma'ruf ni tuan-tuan bukan hanya dekat luar, dalam masjid juga kena amal ma'ruf. Makna amal ma'ruf ni tuan-tuan cerita tentang perkara yang baik, kan? Cegah perkara yang mungkar, cegah perkara yang mungkar. Mengajak orang kebaikan ni biasa. Ramai ustaz dulu cerita tentang kebaikan, antaranya malam ni kita cerita tentang fadilat dan sebagainya, iaitu tentang amal ma'ruf. Tapi berapa ramai orang yang berani nak mencegah kemungkaran? Ini tak boleh. Cerita amal ma'ruf boleh, cegah kemungkaran ni, ni payah, kan? Cegah kemungkaran, takutlah ustaz, tapi kan ada orang terasa. Nabi SAW sebut apa dia? Qulil haq walau kana murran. Kata benar walaupun benda tu pahit, kan? Walaupun perkara tu, benda tu pahit. Amal ma'ruf bukan setakat di luar, tapi cerita dalam masjid tu amal ma'ruf nahi mungkar mesti cerita juga, dicerita juga di dalam masjid. Kenapa dia? Kerana menjaga kesucian, dan keagungan dan kehormatan masjid. Sebahagian sahabat kami mengatakan, siapa yang masuk ke dalam masjid dan tidak mampu melakukan tahiyatul masjid kerana hadas, kesibukan ataupun halangan yang lain. Ada pun halangan yang lain, dia masuk masjid, dia tak sempat nak buat tahiyatul masjid, kan, nak buat tahiyatul masjid. Adab dia, kita masuk masjid, kita kena buat tahiyatul masjid. Hari itu dia masuk masjid, dia tak buat tahiyatul masjid, sedangkan dia dalam keadaan yang hadas, dia tak ada wudu. Dia tak ada wudu, nak masuk dalam masjid juga, boleh masuk dalam masjid, tapi dengan syarat. Okey, dengan syarat. Okey, maka disunatkan, dijawab hukum terus, maka disunatkan untuk membaca sebanyak 4 kali. Apa dia 4 kali ni? Iaitu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ittiba'us salah bagi. Apa sebab dia bagi masuk dalam masjid, tak buat tahiyatul masjid disebabkan hadas, disebabkan kesibukan, ada pun juga iaitu dia dalam keadaan masyaqqah, maka disunatkan dia subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebagai gantian tahiyatul masjid. Okey. Ada pun juga tuan-tuan besok, mana dah tahu tuan-tuan hari ni Selasa, Jumaat kita buat solat Jumaat. Ada pun tazkirah, ini tambahan. Ada pun tazkirah. Kan, ada pun tazkirah ataupun majlis ilmu. Ada tak tazkirah ni? Ada. Jumaat sebelum Jumaat. Maka apa yang perlu buat, dia tak perlu tahiyatul masjid, hanya dia datang itu duduk pada majlis tersebut. Duduk pada majlis tersebut. Dan Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut apa dia? Dan bacalah ittiba'us salah tadi itu sebanyak 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 3 kali. Okey. Start. Tak kira juga Ustaz. Kan? Tak kira juga ada tazkirah ke? Tak ada tazkirah ke? Saya nak solat juga tahiyatul masjid. Boleh tak boleh? Kan?
Nak solat boleh, tapi jangan mengganggu orang. Nah, tapi jangan ganggu orang yang sedang mendengar, memberi perhatian, fokus kepada majlis tazkirah tersebut. Kan? Maka disunatkan dia untuk duduk, ataupun dia nak solat sunat juga, tak ada masalah, tapi jangan sampai mengganggu orang. Duduk tepi sana ujung, kan? Dia boleh duduk sana, dia solat sunat. Okey. Kan? Saya tak nak duduk tepi sana. Saya nak duduk mana? Saya nak duduk depan ustaz tazkirah. Saja je. Kan? Saja je. Allahu akbar. Ustaz tengah tazkirah ni. Pom. Dia datang, Allahu akbar. Macam mana ni? Tuan-tuan, saya pernah kuliah tazkirah. Bila dia buat macam tu, tuan-tuan, saya diam. Semua orang fokus kat dia. Semua orang fokus kat dia. Jadi saya diam. Kan? Saya kata lebih kurang dalam 5 minit kat dia sembahyang sunat. Punya lama 5 minit. Kan saya punya tazkirah ni tak habis ni. Lepas tu saya bagi tahu, antara adab, saya bagi tahu, antara adab-adab dalam majlis ilmu, kan, kalau nak buat perkara sunat, boleh jangan sampai mengganggu orang lain. Kan? Ustaz tak baca hadis ke? Kan? Hadis apa tu, tuan? Dalam khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam khutbah Nabi SAW, Nabi boleh berhenti khutbah dan panggil sahabat tadi itu yang masih dah masuk dalam keadaan lewat. Nabi pesan, kum rakaatin. Saya kata, saya kata, tuan, hadis tu benar. Dan hadis itu diriwayat oleh Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala. Saya tanya, Nabi pesan kepada orang yang masuk lewat, memang ada hadis dia yang mana sedang khatib sedang memberi khutbah, Nabi panggil kum rakaatin, iaitu sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, bangun 2 rakaat. Dan ulama hadis, ulama fiqh mengatakan iaitu boleh solat sunat tahiyatul masjid ketika sedang langsung, dan itu hanyalah hadis tersebut adalah untuk iaitu pada khutbah saja, pada khutbah saja. Kan? Majlis ilmu tak ada, untuk khutbah saja. Kan? Apa beza khutbah dengan majlis ilmu? Majlis ilmu ni majlis ilmu lah. Kan? Khutbah beza tu. Kan? Sedang pun, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nak salat sunat tak ada halangan, tetapi ingat jangan sampai mengganggu perhatian orang. Saya pun cakap ada adab dia. Kalau kita tak ada adab, panggilannya tak biadab. Kalau kita tak ada adab, maknanya panggilan dia adalah biadab. Bahasa kasar, kurang ajar, terus dia duduk. Mana situ lah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kita nak hujah dengan hadis pun kena tahu, kena tahu berkaitan dengan hukum dalam hadis tersebut. Okey, baik. Walaupun mana ni? Sebahagian ulama dia mana? Habis. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tak ada wuduk, dia nak duduk sebentar, baca 4 kali. Kalau ada wuduk, baca hanya 3 kali. Perkara ini boleh saja dilakukan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dalam masjid ni tuan-tuan, kan, masuk dalam masjid ni zikir-zikir. Mana zikir apa saja boleh buat zikir. Okey, boleh buat apa-apa zikir, apa-apa majlis Quran ataupun majlis zikir itu sendiri ataupun majlis tazkirah itu sendiri. Ya, masjid ini dianjurkan. Okey, baik. Dan kita juga dapat yang kedua adalah perkara iaitu i'tikaf. Kan, jangan tinggalkan ayat itu, niat i'tikaf. Niat i'tikaf ni kalau duduk saja-saja pun juga dapat pahala. Okey,
Dan juga kita dianjurkan untuk iaitu amal ma'ruf di dalam masjid. Yang keempat adalah siapa yang masuk masjid, kalau dia tak mampu untuk melakukan tahiyatul masjid, cukup dia ittiba' solat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan musannif kita yang kedua, ini yang kita dapat adalah cerita yang kedua, menegur orang untuk mengumumkan. Apa tersasul hari ini? Menegur orang mengumumkan kehilangan di dalam masjid atau melakukan aktiviti jual beli. Atau melakukan aktiviti jual beli. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi SAW pesan. Nabi SAW pesan apa dia? Man sami'a rajulan yanshudu dalalatan fil masjid falyaqul la radda Allahu alaika fa innal masajida lam tubna lihada. Nabi pesan kepada siapa yang mendengar orang yang mengumumkan kehilangan di dalam masjid, maka hendaklah dia, hendaklah tu suruhan tu, kan suruhan tu, mengucapkan mengucapkan apa dia? La radda Allahu alaika. Kan? Semoga Allah Ta'ala tidak mengembalikan kepadamu. Kenapa ni? Fa innal masajida lam tubna lihada. Kerana sesungguhnya masjid ini dibina bukan untuk ini. Bukan untuk ini. Contohlah tuan-tuan, kan? Untuk orang yang ketinggalan barang yang berharga, kan? Dia tengah ambil sembahyang, dia letakkan jamnya, dia berada di atas pengkin wuduk tu, tiba-tiba dia pun terlupa. Kan dia pun terlupa. Di manakah dia tuan-tuan? AJK yang jumpa. So AJK ni nak buat macam mana? AJK ni buat satu tempat khusus di luar masjid. Luar masjid, mana luar masjid ada papan tanda ataupun papan, kan? Dulu tuan-tuan dia buat, dia letakkan barang tersebut kat dalam kat papan tanda tu, kemudian ada cermin, kan? Sekarang ni tuan-tuan tak payah begitu, mudah je. Sekarang ni ambil gambar, print. Orang yang datang, dia teringat di masjid ni, dia tengok papan kenyataan, iklan barang yang tertinggal. Tengok dia punya barang, dia boleh kontak dengan AJK masjid. Selesai masalah. Kan? Jadi tuan-tuan, kalau orang tu kita buat pengumuman, di sini siapa ada kehilangan, Nabi suruh, kan? Dan Nabi kata kepada la raddahallahu alaika, semoga Allah Ta'ala tidak mengembalikan barang kau. Kami meriwayatkan juga di dalam Sahih Muslim dari Burairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bahawa seseorang yang mengumumkan kehilangan di dalam masjid, siapa yang menemui unta merahku, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wajadta innama buniyatin masajidu lima buniyat lahu. Semoga Allah Ta'ala, semoga kamu tidak menemuinya. Sesungguhnya masjid-masjid dibina untuk digunakan sesuai dengan tujuan pembangunannya, iaitu masjid. Kalau kat luar tu tak ada masalah. Kat luar tu tak ada masalah. Baik, ni cerita tentang mengumumkan kehilangan. Ni cerita pula adalah telah melakukan aktiviti jual beli. Tu. Aktiviti jual beli. Ada ke aktiviti jual beli kat masjid? Tak ada. Sini tak ada. Kami meriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmizi di akhir kitab Al-Buyu'
daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitum man yabi'u au yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dallatan faqulu la raddaha Allahu alaik. Okey. Apabila kamu melihat seorang melakukan aktiviti, apa benda maksud aktiviti ni? Maknanya aktiviti orang tu melakukan aktiviti jual beli. Jual beli contoh lah. Saya bawa kitab. Saya bawa kitab. Siapa yang nak beli kitab dengan saya boleh beli dengan saya. Okey, situ dulu. Ada tak situ dipanggil aktiviti jual beli? Ada tak? Tak ada. Sebab itu hanya mengumumkan sahaja. Jual beli, saya ada jual kitab. Ustaz, saya nak beli. Berapa harga? RM10. Kamu bagi saya RM10, saya bagi barang tu. Itu dipanggil aktiviti. Okey. Umum lain, tapi kalau jual beli lain. Contohlah, bukan saya tak tahu tuan-tuan, ustaz-ustaz pun kadang-kadang ada juga bawa jual madu kan. Bukan ustaz-ustaz jual madu je, jual apa-apalah kan. Dia umum dalam masjid. Tuan-tuan, akhir sekali sebelum saya nak berhenti kuliah, kat belakang sana saya ada buka apa dia? Buka berniaga jual kismis dibaca dengan 30 juzuk Al-Quran. Contoh ni contoh. Okey. Air yang ditiup 30 juzuk Al-Quran. Madu 30 juzuk Al-Quran. Madu tu boleh baca Quran. Okey. Ataupun apa-apalah. Okey. Hanya dia bagi tahu, mengumumkan saja. Kan? Mengumumkan ada yang mana boleh, siapa yang nak membeli boleh beli kat luar. Okey. Adakah dia masalah? Dia tidak ada masalah. Sebab dia adalah mengumumkan saja. Tapi masa saya baca dalam kitab ni tuan-tuan, dengan lagi satu buku, ia termasuk juga, iaitu aktiviti jual beli. Kan? Adalah termasuk juga dikirakan aktiviti jual beli. Jadi kita nak pakai mana satu? Mana kita ambil pandangan yang paling ringan. Selagi mana tidak ada menjual beli di dalam masjid, itu tidak apa. Hanya mengumumkan saja, kan? Dia tidak dikira jual beli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Okey. Idza ra'aitum man, apabila kamu melihat orang melakukan aktiviti jual beli di dalam masjid, aktiviti dalam masjid tu, kan? Maka ucapkanlah, faqulu la arbah Allahu tijaratak. Semoga Allah Ta'ala melingkupkan, ataupun semoga Allah Ta'ala tidak menjadikan perniagaanmu berboleh keuntungan. Terjemahan ni lembut ni. Terjemahan yang lembut. Semoga Allah Ta'ala tidak memberikan keuntungan dalam perniagaanmu. Kan? Wa idza ra'aitum, dan apabila man yanshudu fihi, apabila kau melihatlah seorang yang mengumumkan apa dia? Fihi dallatah, fi dallah, iaitu, maka ucapkanlah, mengumumkan kehilangan di dalam masjid, kan? Makfaqulu, maka ucapkanlah la raddallahu alaika. Semoga Allah Ta'ala tidak mengembalikan kepada kamu. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang kita baca pada malam ini. Wallahu ta'ala a'lam.
Ada ke soalan? Tak ada. Ha? Ha. Hafiz. Ha. Dia berkatakan iaitu jualan anak yatim, membantu bahan-bahan tahfiz. Boleh tak boleh dia berniaga dalam masjid? Dalam masjid tak boleh. Luar. Luar tak ada masalah. Luar tu mana apa dia? Kat tepi koridor tu boleh. Kan? Dalam masjid tak perlu. Kan? Dalam masjid tak perlu. Dalam masjid ni yang Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebut, iaitu untuk sembahyang, untuk majlis zikir, untuk haul Quran, untuk sebab apa dia? Kita nak menjaga kesucian masjid sini. So kalau kat luar tidak ada masalah. Tidak ada masalah dalam kat luar. Okey, kan? Itu wallahu a'lam. Ya. Umumkan yang dia tuan yang punya enam barang dia umumkan. Betul? Itu yang tak boleh. Betul? Tapi kalau registration yang umumkan maksudnya AJK. AJK pun tu cakap tadi. AJK bagi tahu di sini ada barang yang tertinggal. Kan? Barang yang tertinggal tak boleh juga nak umumkan. So kalau yang boleh je bila mana berada di luar dengan papan jenayaan. Okey, orang boleh tengok saya boleh besar-besar tu. Boleh besar-besar. Jika tuan-tuan kehilangan barang, tertinggal barang, sila hubungi dengan ahli jawatan masjid. Sebab kita dah tak ada kat dalam dah. Kalau ada kat luar. Kalau benda yang tak ada kat dalam, benda yang ada kat luar tak ada kat dalam, tak ada masalah. Contoh, nak guna speaker masjid, mic kat luar, dia letak kat dalam. Dia bukan umum kat dalam, dia umum kat luar. Siapa yang kehilangan kereta, sila berjumpa dengan ahli jawatan kuasa. Contoh, dia kat luar, dia tak umum kat dalam masjid, cuma dia pakai speaker je. Speaker apa dia? Speaker masjid. Dia umum tu kat luar, bukan kat masjid. Tapi kat dalam masjid, tu tak boleh. Kalau kat luar masjid, tidak ada masalah. Ni cerita dalam masjid. Okay? Allah. Ada dalam kitab Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sebut apa dia? Hatta kalau ada orang pergi mencari, ada orang mencari lah, barang dia hilang dalam masjid, tu sebut juga la raddallahu alaika. Semoga Allah Ta'ala tidak menemui barang yang kau cari. Kan? Itu sebab tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kalau ada barang yang tertinggal, so bukan tak ada pilihan, tidak. Ada pilihan dia cara macam mana? Dengan mengumumkan dekat papan kenyataan, dan letakkan gambar-gambar yang barang hilang tersebut. Lepas tu selesai masalah. Wallahu a'lam. Boleh ya? Soalan masalah tak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tolong tanda surah apa kita? Nur 7 yang ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.